Lalu tu sudah mengajar mati sekalian. Jadi maudhu' kita hari ini mengharapkan keampunan tenapa amalan. Adapun mengharapkan keampunan dan mencita-citakan masuk syurga tenapa usaha dan aman. Kap. บางคนก็มีความหวังที่จะขึ้นสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่ได้ปฏิบัติศาสนกิจเลยตามคำสั่งของอัลเลาะห์มันเป็นไปได้ไหม seperti menunaikan segala suruh-suruh, suka mengerjakan kebajikan di samping meninggalkan segala larang-larangnya serta menjauhi pekerjaan jahat adalah seperkara bodoh dan keliru. Yang demikian itu juga adalah tunduk kepada kemauan syaitan yang terkutuk dan menerima kekeliruan dan tipu dayanya. Kerana syaitan telah menjual yang jahat di dalam rupa yang baik. Ingat molek sudah pengajar mati sekalian. Jadi mana kata orang saat itu kena tertipu oleh setan. Nak serga Allah SWT dengan tidak beramal. Tak ada buat. Nak serga. Nah. Seperti kata seperti menunaikan segala suruhan. Suka mengerja kebajikan di samping meninggalkan segala larang-larangnya serta menjauhi pekerjaan jahat adalah seperkara bodoh dan keliru. Yang demikian itu juga adalah tunduk kepada kemauan syaitan yang terkutuk. Dia menjual yang jahat di dalam rupa yang baik. Setan saat itu jual benda-benda jahat dengan rupa yang baik. Mari pujuk daya gitu gini. Itu dah. Seperti mana saat itu dia tipu tu ada kita ni. Setan. Dalam serga tu. Lalu tu suruh tak awak tu tak ada saat itu makanlah buah kerdi tu. Dia kata, Tuhan larang sana takut mu jadi malaikat. Dia. Takut mu jadi malaikat. Tak sewi makan lah. Lalu tu dia tipu. Lalu tu suruh makan buah kerdi tu. Kena halal tu baik daripada syurga ni. Tak ada kita mari kepada dunia ni. Kena tipu di setan. Pandai dia tipu ni rupa ni. Menjual yang jahat di dalam rupa yang baik. Itu dia. Dalam kebaikan dia. Itu dia. Lalu tu sudah mengajar mati sekalian. Firman Allah SWT, wa man yattakhizi syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Dalam surah An-Nisa ayat 119 sampai 120. Jadi bererti katanya. Bererti kata barang siapa yang mengambil syaitan sebagai pelindungnya selain daripada Allah, sebenarnya ia telah rugi kerugian yang nyata. Syaitan memberikan janji-janji dan angin-angin kosong kepada mereka. Dan apa yang dijanjikan syaitan itu tiada lain melainkan tipuan belaka. Semua hak pelam belaka. Hak setan mai duk tipu, duk bisik-bisik kepada kita saat itu, semua hak penipu saja. Tapi dengan rupa menjualkan yang jahat di dalam rupa yang baik. Pandai tipu helah.
jika kita berdosa tetapi tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala dengan sebenar-benarnya taubat, malah anda mengharapkan pula agar Allah mengampunkanmu. Kemudian anda malah pula beramal soleh, sentiasa sibuk dengan urusan dunia sepanjang masa. Lalu tu anda bercita-cita bahawa Allah Subhanahu Taala akan meliakanmu dan mengangkat derajatmu di dalam syurga bersama-sama orang-orang yang berbuat amalan soleh. Maka nyatalah bahawa anda adalah seorang yang berangin-angin kosong. Tidak. Terpedaya, bodoh dan gila akan fikirannya. Mengapa? Sebab Allah Subhanahu Taala telah berfirman, dan firman-Nya adalah hak dan benar. Firman-Nya adalah hak dan benar. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dalam surah An-Najm ayat 21. Saudara pengajar hormati sekalian. Artinya, dan kepunyaan Allah segala yang ada di langit dan di bumi. Dia membalas orang-orang yang berbuat jahat menurut apa yang dikerjakannya, dan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebajikannya. Kemudian Allah Ta'ala mensifatkan orang-orang yang berbuat baik dengan firman-Nya, allazina yajtanibuna kaba'iral ism wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Artinya, orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji, melainkan dosa kecil. Sesungguhnya Tuhanmu amat luas pengampunannya. Itu dia. Perkataan lamam di dalam ayat ini dimaksudkan dengan dosa-dosa kecil yang sukar bagi seorang hamba untuk menjauhinya. Firman Allah SWT satu ayat lagi, annabja'alul ladzina amanu wa 'amilus solihat kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Artinya, adakah patut kami jadikan orang-orang yang beriman serta beramal soleh itu sama dengan orang-orang yang berbuat bencana di muka bumi ini? Ataukah kami jadikan orang-orang yang bertakwa itu sama dengan orang-orang yang jahat? Ini satu ayat sebagai nak beri peterangan, kata beri kita boleh memikir, kata adakah patut kami jadikan orang-orang beriman dan beramal soleh itu sama dengan orang-orang yang berbuat bencana di muka bumi ini? Bila kata orang molek dengan orang jahat, adakah sama aku nak bagikan balasan? Mesti tak sama sekali. Tidak. Ataupun kami jadikan orang-orang yang bertakwa itu sama dengan orang-orang yang jahat. Orang yakin dengan Allah SWT dengan orang tidak yakin, orang paling belakang, orang deraka pada Allah SWT, adakah sama? Fikir ambil sendiri deh. Yakni Allah tidak akan menyamakan antara mereka itu, sama ada di dunia maupun di akhirat. Dunia pun tak sama, akhirat pun tak sama. Sebagaimana firman-Nya yang lain lagi pula, am hasibal ladzina yajtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus solihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Iaitu artinya, apakah orang-orang yang membuat
kesalahan itu mengira bahawa mereka akan kami samakan dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sama ada pada masa hidup ataupun mati mereka. Amat buruk keputusan yang mereka adakan itu. Jadi saat itu patut Allah SWT telah menolak sengka-sengka buruk dan keputusan mereka. Yakni sengka-sengka bahasa Allah SWT akan menyama deh. Menyamaratakan antara orang-orang yang tidak baik dengan orang-orang yang baik. Allah SWT telah mensifatkan para malaikat, para rasul alaihissalam, dan begitu juga para hamba yang beriman di dalam kitabnya sebagai orang-orang yang suka melazimkan diri dengan amalan saleh. Sentiasa terburu-buru untuk mengerjakan kebajikan dengan dengan penuh perasaan takut dan gerung. Sentiasa khawatir dan gemetar. Buktinya ialah firman Allah SWT di dalam mensifatkan para malaikat. Bal ibadu mukramun la yasbikunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musfikun. Dari surah Anbiya ayat 20 sampai 28. Katanya, belah mana sedang pengajar mati sekadar? Artinya, bal ibadu mukramun. Malah mereka itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tiada mendahului Tuhan dengan perkataan. Dan mereka berbuat sesuai dengan perintahnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan dan apa yang ada di belakang mereka. Dan mereka tidak dapat memberikan batu-batuan mereka kepada siapa yang disukai Tuhan. Dan mereka cinta-cinta takut kepadanya. Lalu itu sedang mengajar mati sekalian. Banyak lagi dengan dalil-dalil kata duduk tak ada buat amal apa, harapan nak sergah Tuhan. Tak boleh jadi sama sekali sedang mengajar mati sekalian. Sebagaimana janji Allah SWT, siapa dia buat baik walau sebiji sawi sekalipun, Tuhan tak lupa, Tuhan akan balas kebaikan itu. Dan demikian itu juga siapa yang buat jahat, buat musiat, walau sebiji sawi sekalipun, Tuhan tak lupa. Tuhan amat mengetahui. Tuhan lebih mengetahui. Tuhan tahu. Tuhan duduk dekat kita. Tuhan tahu. Lalu tu sedang mengajar hormati sekalian. Kita tak usah buat angin-angin lah kata. Kita tak ada buat amal tapi nak serga Tuhan. Adakah boleh jadi? Itu dia. Adakah sama orang yang buat kebajikan dengan orang yang buat karuk? Buat kejahatan. Tak sama. Itu dia. Lalu tu sedang mengajar mati sekarang. Hari ini kita marilah sama-sama ambil pahaman kata kita jangan duk tertipu oleh nafsu. Kata Tuhan mak murah. Kita tahu amal apa boleh masuk syurga dia kata. Jadi dia faham gitu. Lalu tu kita jangan tertipu oleh syaitan. Kita marilah. Artinya satu ayat lagi Allah Ta'ala mensifatkan para rasul dan pula di dalam firman-Nya ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab warjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah inna azaba rabbika
kana mahzura. Dari surah Al-Isra ayat 57. Sudah pengayu rahmati sekalian. Artinya orang-orang yang mereka seru itu mencari jalan kepada Tuhan, mana yang paling dekat, dan mengharapkan kurniaannya serta takut kepada seksa-Nya. Sesungguhnya seksa Tuhanmu itu amat ditakuti. Azab Tuhan ni Allah tak ada orang nak gamuk lah. Dan kebaikan sergah Allah nak balas sana itu pun tak ada gamuk juga. Dia tak biasa jumpa di atas dunia ni. Ada cukup dekat nak makan berapa sana itu boleh tak nak makan. Disergah Allah SWT. Tak serupa dengan dunia ni. Kadang-kadang nak makan tak ada lagi. Tapi di dalam akhirat niat ke apa, siapa mari dengan automatik dia panggil. Dan azab seksa pun dia makan tu juga. Siapa dengan automatik juga. Api nyala Allah. Hacau. Angu. Takut kelik. Allah nyala lagi. Takut kelik. Ni azab Allah SWT. Adapun balasan sergah Allah SWT saat itu beri kemudahan. Beri kesesatan di akhirat tu. Untuk orang yang selalu beriman teguh dengan Allah SWT dan beramal soleh. Itu dia. Apa saja dia boleh buat istiqamah, dia buat istiqamah. Itu dia. Seperti mana membaca Quran, buat istiqamah. Baca setiap-tiap hari jangan sampai mati tu. Dalam kerjaan apa-apa baik, kena ada peluang untuk nak baca Quran sebagai Quran sebagai saudara kita dan kawan kita di akhirat nanti. Dunia pun dapat rahmat. Orang baca Quran yang kena tajwid, kena belajar lah weh. Belajar tajwid. Baca kena dengan tajwid panjang panduk tebal nipis. Itu dia. Lalu tu sudah mengajar mati sekalian. Di hari ini marilah kita sama-sama mikir tengok. Kita duduk hari-hari je kita ni, kita tanya kedak diri kita sendiri. Belah mana kata nak belajar Quran baru ni tak jadi ke belah mana? Soal diri sendiri. Baru dengar demo royak gini. Awas pecah liuk, awas nak atek weh. Lepas tu sudah ni bawa klik pecah lagi. Dalam masyarakat yang beriman sana itu. Duk free pula dah, tak ada buat. Duk nak saja tak jadi. Lalu tu dia hari ni mulalah. Kerana mati dekat kita 24 jam. Kalau mati di dalam kita duk mengaji Quran, baca Quran, Masya Allah, Alhamdulillah. Sergalah tempat balasannya. Dia Allah amat mengampun. Sedang pengajar mati sekarang. Tuhan amat mengampun ni. Tuhan kasih, Tuhan mudah sangat. Tuhan hati murah. Itu dia. Tuhan amat mengampun. Lalu tu kita kena beramal baru kita nak minta ampun dengan Allah SWT. Ni tidak ada amalan apa-apa nak minta ampun, nak minta rezeki. Apabila Tuhan nak bagi. Itu dia. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Marilah kita ambil pahaman bersama di pagi ni muni-muni. Tak lain tak bukan. Kita pun kita marilah sama-sama kita pakat mikir. Pakat-pakat apa ni. Pakat-pakat beramal, pakat mengaji, pakat belajar sehingga sampai mati. Ilmu kena cari sama-sama. Tak ada kata siapa kena mengaji, kena tambah lagi. Kau mengaji, kau dalai, kau molek, kau kemah. Kau kuatkan iman. Sebagaimana amalan-amalan kita niat, jadi molek dan kita belajar, jadi kena. Beramal. Amal sikit, labur banyak. Nak buat balas mana? Lalu amalan yang ikhlas. Ikhlas buat kerana Allah dan Rasul. Itulah. Innamal amal binniyat. Tiap-tiap pekerjaan ini sudah di atas niat. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kalau kita niat kerana Allah, kerana Rasul, tak boleh klik pada Allah dan Rasul. Itulah jalan-jalan syurga dan jalan-jalan rahmat dunia dan akhirat. Akhirat pun di atas dunia Tuhan ampunkan dosa-dosanya. Di akhirat ni kita dapat syurga Allah SWT.
InsyaAllah kita pakai beramal bersama. Berdoa. Kena minta ampun sokmo 24 jam. Dan hak besar sana itu taubat. Hak halus sana itu pada minta ampun. Dosa-dosa kecil. Dosa besar selalu bertaubat tiap tangis. Tak saya buat dah. Tu perik jamu. Jadi lagu tu. Tidak. Hak dosa besar ni. Lalu itu sudah mengajar mati sekalian. Marilah kita sama-sama dan bagi peminat-peminat ayah mak semua sana itu apa khabar weh. Ni hari yang kena dah ni. Zulhijjah hari yang kena dah. Ni 7, 8, 9. Hari Sabtu ni kak puasa apa panggil? Puasa Arafah. Puasa sunat. Itu dah. Hari yang ke-9. Hari yang 10 dia mau pergi duduk di Mina dah. Duduk kepada Arafah di Mina tu. 10, 11, 12. Lalu ni kita pakai berdoa. Orang di Mekah berdoa pada kita. Kita berdoa pada orang Mekah. Jadi selamat sempurna. Boleh dapat haji mabrur. Haji dan diridai oleh Allah SWT. Mana kata kita buat amal sudah dah saat itu, luruh habis clear dosa-dosa dan kita dapat diri kita, jasad kita dengan bersih hati, dengan selalu kita klik mari bawa hak benar molek-molek klik mari, hak mana benar tak molek hapus habis. Lalu tu ni panggil haji mabrur. Hak dia buat besok duk niat tak molek demo karuk demo kita mari jadi orang mukmin dan mukminah. Selalu duduk dengan Allah SWT. Selalu buat kebajikan dan tolong-menolong adik-beradik, sahabat anda dalam keluarga pun baik. Kalau duduk pecah belah, kita takut klik. InsyaAllah kita pakat-pakat beramal bersama. Dan orang di Mekah pun pakat berdoa bagi pok-pok kita. Kita pun berdoa pada pok Mekah sana itu, selamat boleh dapat haji mabrur. Lepas tu kita kena pakat pakat-pakat maaf habis selalu. Hari raya pun di Mekah tu juga kita raya kena dengan hukum syarak raya kena dengan hukum syarak malah mana dia mau duk royak belakang dah dalam radio dalam apa ni duk mengajar di masjid-masjid di mana saja. Kita buat mengikut kemampuan. Ni tepat sudah kita ni. Kita buat mengikut kemampuan kita. Kebolehan kita. Kau belajar, kau menambah lagi. Kita jangan ugut diri kita sendiri. Siapa saja buat, siapa dia molek sana itu, niat nak buat molek dapat pahala belakang. Lepas tu, sudah mengajar mati sekalian. Lepas tu hari ni masa kita ni, ialah adalah seminit 2 lagi. Ayah mak pun nak suruh kepada adik kita cadai surat azal tanah masuk waktu subuh di pagi ni. Di dalam kita puasa sana itu. Sunat puasa sana satu apabila kita yakin waktu berbuka puasa. Siapa hendaklah menyegerakan berbuka puasa. Jangan lupa kita puasa sehari dah. Apabila kita kena cepatkan buka puasa. Siapa masuk kita buka puasa nak terlewat lama. Dan lagi pula melambatkan makan sahur. Iaitu lapar daripada tengah malam. Berbuka dengan buah tamar ataupun benda-benda yang manis. Ataupun ais juk. Tidak. Beriktikaf siang hari di dalam masjid dan membaca Quran. Jangan bersugi setelah tergericih matahari. Nak beruh gigi hari itu apabila gelecah matahari iaitu pukul 12. Pukul 12 lebih-lebih. Tak boleh dah. Jangan sugikan gigi. Jangan bersugi setelah gerincih matahari. Tu cara membatal puasa kita tak nak wayak dah. Dari itu saya mengajar mati sekalian. Sekali lagi, nawaitu samawadin min jamil arafah sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku puasa besok hari, sunat hari Arafah kerana Allah Ta'ala. Begitulah sudah mengajar mati sekalian. Siapa dia nak gapo, mari royak. Telefon masuk. Begitulah sudah mengajar mati sekalian. Tengok duk motor ni, ya mak ni. Daripada dek apa ni. Daripada kalau dahang.
Di Jabak tu. Deh. Tu dah. Sedangkan yang dirahmati sekalian. Lepas tu kita mari sambung pula berkenaan dengan apa ni, manusia dan musibah. Deh. Manusia dan musibah. Yang paling hebat sekali ialah hak kita berkecek mari dah tu berapa, dia tiga bahagian. Manusia dan musibah kali yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga. Hak yang ketiga ni manusia dan musibah. Kenapa kita tahu dah? Kerana Allah telah menetapkan hukum ini di dalam Al-Quran. Di dalam firman-Nya, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Maksudnya tidak ada balasan amalan kebaikan kecuali kebaikan juga. Siapa buat baik, Tuhan balas. Tuhan tak lupa dengan kebaikan tu. Itu dia. Lepas tu kita meyakini bahawa Allah SWT, bahasanya balasan Allah ke atas manusia di atas permukaan bumi ini adalah dengan sebab kesalahan dan dosa yang telah dilakukan oleh manusia sendiri. Kita meyakini demikian kerana kita benar-benar beriman. Beriman dengan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, iaitu daripada perkataan Allah. Ayat suci Al-Quran kalamullah, iaitu kamsang-kamsang hak Allah SWT. Ataupun hukum-hukum daripada Allah SWT. Seperti di dalam firman-Nya. Satu, firman Allah SWT, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'asa fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Sudah mengajar Ibn Hati sekalian. Artinya, dan Tuhan kami tidak membinasakan negeri-negeri sebelum dia mengutuskan di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan kami tidak pernah membina sesakan kotanya kecuali penduduknya di dalam keadaan melakukan kezaliman. Dia dalam arti kata, Allah menurunkan bala, bencana tu dengan molek ni. Tuhan nak turun bala di negeri satu negeri ataupun di kampung satu kampung. Menurunkan bala, bencana adalah berdasarkan kezaliman yang dilakukan oleh penduduk negeri itu sendiri. Jadi mana kata kita bolehlah mengambil iktibar, kata satu ayat suci Al-Quranul Karim, Allah berfirman kata, dan Tuhan kami tidak membinasakan negeri-negeri sebelum dia mengutuskan di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Tuhan turun satu ayat bagi kepada Jibril menurunkan ayat suci Al-Quran Al-Karim melalui Jibril kepada Rasul. Itu dah. Kepada Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Mana kata Tuhan tak binasakan negeri sebelum dia mengutuskan di ibu kota itu seorang Rasul. Untuk menyampaikan hukum hakam Allah SWT. Membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan kami tidak pernah membinasakan kota-kota kecuali penduduk-penduduk di dalam keadaan melakukan kezaliman. Negeri mana zaliman banyak sana itu, Tuhan akan turun bala. Itu dah.
Tuhan tak zalim. Dan di dalam arti kata Allah menurunkan bala bencana adalah berdasarkan kezaliman yang dilakukan oleh penduduk-penduduk negeri itu sendiri. Suluh tengok. Negeri mana sana itu Tuhan tu bala banyak di situ kerana orang penduduk di dalam negeri itu buat kezaliman. Banyak kezaliman. Buat kezaliman sendiri. Mana kata, jadi Alhamdulillah mengikut janji-janji Allah SWT, di mana ada tempat zalim situ, itulah Tuhan akan menurunkan bala. Allah menurunkan bala bencana adalah berdasarkan kezaliman yang dilakukan oleh penduduk negeri itu sendiri. Yang kedua, sedang pengajar mati sekalian. Dan firman Allah SWT lagi, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Maksudnya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazabkan mereka sedangkan kamu, wahai Muhammad, berada di dalam kalangan mereka, dan Allah tidak pula mengazabkan mereka sedangkan mereka meminta ampunan. Satu ayat Tuhan turun kata, di mana ada Muhammad berada di dalam kalangan mereka itu, bahawa Allah tidak akan mengazabkan. Tuhan tak turun azab, tak turun balasan di atas satu-satu tempat saat itu yang ada, yang mana yang sedangkan kamu, wahai Muhammad, berada di dalam kalangan mereka. Nabi hidup mana, Rasulullah hidup mana saat itu, Tuhan tak turunkan bala, tak turun azabkan. Dan Allah tidak pula mengazabkan mereka sedang mereka meminta ampunan. Di mana saja kita selalu berdoa minta ampunan, di situ pun begitu juga. Tuhan tak turunkan, Tuhan tak mengazabkan. Orang selalu minta ampun kepada Allah SWT. Lalu tu saya mengajar rumati sekalian. Tiap-tiap buah rumah, kita semaya berjemaah. Kalau tak boleh pergi masjid, kita semaya jemaah di rumah dan berdoa dan baca Yasin, baca Quran, baca apa, selalu berdoa minta ampun kepada Allah SWT. Di situ Tuhan tak turunkan azab. Ni sebagai utusan daripada Allah SWT kata, di mana ada Muhammad, Tuhan tidak mengazabkan mereka. Tidak. Dan lagi pula, tidak pula mengazabkan. Tuhan tak turun azab mereka sedang mereka meminta ampunan. Selalu hanya berdoa minta ampun dengan Allah SWT saat itu, Tuhan melepaskan daripada azab seksa. Lalu tu sedang mengajar umat sekalian, benda tak ada payah. Beramah, minta dengan Allah SWT. Dia wayak semua dah pergi berkejak ni. Umi, iaitu selalu berdoa dengan Allah SWT. Nak berapa? Nak ngaji boleh. Nak cerah hati, minta doa dengan Allah SWT. Itu dia. Nak lepas daripada malah ni, lepas pada apa, minta dengan Allah SWT. Mudah-mudahan Tuhan terimakan doa-doa dan Tuhan perkenankan dan Tuhan membagikan permintaan kita saat itu dengan bui kemurahan. Sebab itu sedang mengajar mati sekalian. Kita tak lupakan Allah, Allah tak lupakan kita. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian, marilah kita sama-sama mengikuti berkenaan dengan cara-cara pengajian. Kita kena mengaji semua. Ni saat ni saudara kita duk motau ni, ya mak ni di kalau dahung. Telur royak setahun sekali niat balah mana nak puasa hari yang ke-9 hari Arafah saat itu. Saat ni royak dah. Lalu tu sudah mengarah hormati sekalian. Ada berapa telefon masuk ataupun Facebook masuk mari. Facebook live ni.
pakak-pakak berkecek berkira. Ni banyak. Hak royak natijah pun ada, royak kejayaan air pun ada, berbagai-bagai. Tujuan saat ni tu nak doa ke apa, kita berdoa sendiri. Doa dengan bahasa Melayu pun tak ada apa, Tuhan tahu. Tuhan terima akan doa-doa kita. Ya Allah, minta ampunkan sekalian dosa-dosaku, dosa kecil, dosa besar. Minta ampunlah. Ampun semua. Minta ampun semua. Lepas tu berzikir semua. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jangan peluang kepada setan. Kerana zikir sana itu amalan yang mudah sekali. Yang tak ada syarat, tidak ada rukun, tidak ada apa. Dua bila selalu berzikir. Nak berzikir di mana pun boleh. Walau dalam bilik air pun boleh. Nak berzikir dalam hati. Tu dia. Jaga masa ni tu tak lain tak bukan hidupkan zikir di dalam hati. Duduk di mana subhanallah. Tak ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Allah yang maha suci, dalam hati kata. InsyaAllah amal. Kalau amal walau sedikit sekalipun, tapi dapat kelabat yang berlipat ganda. Orang ingat kepada Allah SWT, dia ampunkan sekalian dosanya. Dan memberikan rahmat, iaitu beri pahala. Demikian itu juga malaikat pun selalu berdoa kepada orang yang mengingati Allah dan kepada orang yang selalu berselawat kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat lebih banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad lebih banyak. Kenapa? Satu selawat sana itu dapat 10 pahala daripada Allah SWT dan daripada malaikat berdoa orang yang selawat kepada Nabi sana itu Tuhan beri rahmat, balas saya baik. Jangan lupa. Lebih-lebih lagi ni bulan Zulhijjah dalam bulan haji. Banyak keamalan, banyak kemaafan dan banyak sedekah, banyak buat kebajikan. Buat banyak-banyak. Kerana di bulan ni bulan yang paling barakah. Bulan yang paling seperti mana kalau kita kata-kata satu bulan yang paling barakah selain daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan nuzul Quran, dan bulan ni gerbek Nabi Ismail, bergerbekkan Nabi Ismail. Sangat siapa duduk lolo ni di Mekah saat itu air Zam-Zam. Zam-Zam tu Nabi Ismail terkejar. Tak ada arah dulu itu di bukit saja, air pun tak ada. Dia pun Zam-Zam, belak. Mana kata air macam tubik di dalam tanah sana itu macam tubik dengan tumik. Nabi Ismail sana terkejar tubik mata air. Lalu tu Zam-Zam. Likung. Buat tandak, buat telaga. Lo ni sangat siapa lo ni duduk di Baitillahil Haram, iaitu air Zam-Zam sana itu. Makan air Zam-Zam segala-gala sana menjadi obat, segala obat penyakit. Air Zam-Zam. Tidak. Sedang mengajar mati sekalian. Di dalam arti kata Allah tidak akan menurunkan bencana dan seksa kepada umat Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama mana baginda Rasulullah masih berada di dalam kalangan mereka, dan Allah tidak akan menurunkan bencana dan seksa kepada mereka yang selama mana mereka masih menadah tangan memohon ampun daripada Allah SWT. Ingat ni dua perkara ni ni satu ajaran-ajaran yang baik, iaitu Allah tidak menurunkan bencana dan seksa kepada umat Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semasa Rasulullah ada sana itu. Nabi ada di mana, di situ selamat. Dan lagi pula
Dan tidak akan menurunkan bencana. Allah tidak menurunkan bencana dan seksa air kepada mereka selama mana mereka masih menadah tangan memohon ampun daripada Allah SWT. Lalu tu kita kena tadah tangan, akik tangan, minta ampunkan sekalian dosa-dosanya. Tuhan tak akan turun seksa air dan bala di semasa tu, masa Rasulullah. Lepas ni Rasulullah tak ada dah. Cuma ada ni masa kita ni ialah berdoa. Kerana doa saat itu oleh otak sekalian ibadat. Buat gapo kena berdoa. Habis doa yak semua oleh kaji kita terlupa situ. Kita ni mula daripada nak buat kerja gapo dengan berdoa. Seperti mana kita mula-mula menikah kahwin. Sebelum pada nak menikah kita berdoa, ya Allah, minta boleh temuan dengan orang yang beriman, temuan orang yang baik, orang yang selalu kita pakat duduk, pakat baiki, pakat beramal. Nanti dia. Lepas pada menikah kahwin dah, berdoa pula dah. Nak boleh dapat anak yang soleh. Minta dapat anak yang soleh. Berdoa. Doa. Tu insya-Allah kita dapat hak Tuhan nak bagi kepada kita. Kebaikan saat itu tak lain tak bukan. Semasa Rasulullah ada di mana situ dah selamat. Dan di mana ada selama mana orang yang masih menadah tangan. Minta ampun dengan Allah SWT. Di situlah selamat. Ataupun dengan kata lain lagi, sebuah negeri yang penduduknya menjadi Muslim yang baik akan terpelihara daripada bencana dan fitnah-fitnah. Sebagaimana firman Allah SWT, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Maksudnya, dan Tuhan kami sekali-kali tidak akan membinasakan negeri secara zalim. Sedangkan penduduk orang-orang yang berbuat baik. Negeri mana duduk buat amal mengikut perintah Allah SWT, berjalankan hukum hakam Allah SWT, negeri itu akan selamat. Allah tidak membinasakan negeri secara zalim sedangkan penduduk orang-orang yang berbuat baik. Ini kita ambil pahaman bersama. Kalau dalam rumah kita selalu buat kebajikan, buat baik, buat apa, waktu kau ni berzikir dan baca Quran, di rumah tu selamat. Lalu tu nak rumah selamat, bacalah Quran, berzikir banyak-banyak dan minta ampun banyak-banyak. Itulah Tuhan tak menzalimkan, Tuhan tak tolong kezaliman kepada rumah-rumah tu. Kenapa? Hodok jadi sana itu kerana kita buat zalimkan diri kita sendiri. Ingat molek ni. Dan modok bersepuk ke Tuhan semata. Tak kena. Kita kena bersepuk diri kita sendiri. Kalau kita buat molek, akan dapat molek. Allah berjanji lagu tu. Satunya negeri yang selamat semasa Rasulullah SAW. Nabi Muhammad ada di mana, di situ selamat. Tuhan tak turun kuasa zalimah. Dan lagi pula, di mana saja ada orang beriman, selalu berdoa dan minta ampun kepada Allah SWT. Di situ tempat selamat. Besarnya doa-doa saat itu, besar. Lalu tu kita marilah satu upacara lagi, selain daripada beramal soleh dah, kita selalu berdoa dan minta ampunkan dosa-dosanya. Kalau pakak sebutai kampung minta ampunkan dosa-dosa semua. Dah mau minta cuki dah. Berapa ribu orang minta. Kau bui kau banyak lagi. Kemudahan dan bui ke ampun dan bui keselamatan berapa banyak lagi. InsyaAllah pakak-pakak. Pakak berdoa sembahyang hajat di masjid di rumah. Kita buat jemaah, tak boleh pergi masjid pun. Kalau ada apa ni, kalau pergi masjid tu comel lagi. Kerana jemaah je boleh 27. Pahala-pahalanya. Sudah mengajar rahmati sekalian. Lepas tu,
mana kata di antara bencana yang Allah timpakan di atas umat Islam hari ini ialah berlakunya peperangan sesama sendiri. Yang membawa kepada pengorbanan jumlah manusia yang bukan sedikit, sama ada manusia yang baik dan yang tidak baik. Acah lebur pergi habis. Ni perhati tengok dunia Allah ni apa duk jadi. Dan ialah peperangan yang berlaku di tanah Arab, tanah Iraq, adalah suatu ujian Allah SWT terhadap umat Islam di zaman sekarang lah ni. Di mana peperangan berlanjut makan, minum, pakaian jadi kesusahan dan keperluan hidup harian menjadi kurang. Harganya pula terlalu mahal. Manusia mulai hidup menggugurkan, menganggurkan, tidak ada kerja, sakit demam, terlalu susah untuk mengobati. Terpaksalah hidup di celah-celah kereta kebal dan di celah-celah askar asing yang cukup lengkap dengan alat senjata moden, dan hidup di tengah-tengah suara letup bom dan suara bedil, di mana terjadi sedih umat Islam di bumi Arab ini boleh satu simpulan di dalam dua jumlah, iaitu bencana ini adalah mengkifaratkan ataupun menghapuskan dosa ataupun kesalahan rakyat di dalam memilih ketua negara. Ni pun sepatu ni, tempat kita pun sepatu juga. Kata di negeri Iraq, negeri mana-mana pun sepatu juga. Bencana ini adalah mengkifaratkan ataupun menghapuskan dosa ataupun kesalahan rakyat di dalam memilih ketua negara. Yang ketua bencana ini menjadi pengajaran bagi umat Islam di kawasan lain untuk mengambil iktibar kejadian semua di luar negeri di mana, supaya kita boleh memikir. Boleh tengok contoh teladan kata, kalau duk lagu tu hancur. Mati gelah habis. Dengan buah bau, dengan apa ni. Dengan bedil, dengan musuh. Mung tak harap kaku, ku tak harap kamu. Akhir sekalinya, mati habis tinggal negeri cokoh saja. Kerana kita tak amat-amati beramal di atas Tuhan yang suruh, iaitu beriman teguh dan beramal soleh. Bencana ini menjadi pengajaran bagi umat Islam di kawasan lain untuk mengambil iktibar dan berhati-hati di dalam memilih ketua negara. Tujuan kita nak pilih sana itu, wakil rakyat pun baik, apa-apa baik. Pilih pemimpin di dalam ni, pilih Tok Imam, Tok Khatib, Tok Bila pun baik. Kita kena amat-amati. Pilih orang baik sungguh, orang molek sungguh. Barulah kita selamat. Kalau pilih orang tak kena sana itu, sepon dengan ambil baru apui masuk mari. Untuk menghancurkan kita. Itu dia. Ni satu upacara kita kena memikir. Dan lagi pula, berlakunya peperangan yang berlanjut di tempat kita pun baik, di seluruh negara, seluruh dunia pun baik. Jadinya berpunca daripada kesilapan rakyat di dalam memilih ketua negara. Kerana ketua negara bertanggungjawab mengawal kemaslahatan rakyat dan mengamankan hukum Islam dan tidak layak menjadi pemimpin negara, maka rakyatnya akan menerima padahal, iaitu menanggung susah lah. Itu dia. Lalu Tuhan memilih ketua negara adalah satu amanah penting di dalam agama. Dan rakyat bertanggungjawab di dalam menjaga amanah ini. Di dalam arti kata pilih ketua yang soleh.
dan mengamankan hukum akan dapat mengelakkan bencana ini daripada rakyat. Sebaliknya, pilih ketua yang tidak layak akan mendatangkan bencana kepada rakyat jelata. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberi peringatan kepada umatnya di dalam hal menjaga amanah ini dengan sebenarnya. Fa iza duyiat al-amanah fantazid sa'ata qala kaifa idha'atuha. Qala iza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantazid sa'ah. Rawahu Bukhari dan Imam Ahmad. Hadis ni hadis sahih. Daripada Bukhari dan Ahmad. Hadis ni hadis sahih. Iaitu banyaklah artinya apabila amanah Allah tidak ditunaikan, maka tunggulah saat kiamat. Ada sahabat bertanya bagaimana cara tidak tunaikan amanah? Belah mana ya Rasulullah tidak tunai amanah saat itu? Iaitu baginda menjawab, apabila diserahkan suatu pentadbiran kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kiamat. Permusuh-musuh. Dari itu sedang mengajar mati sekedar. Lepas tu masa kita ni sudah dekat sangat dah dengan pukul 9 pagi. Ada lebih kurang dalam 7-8 minit lagi sana itu deh. Tak lain tak bukan, ayah mak pun nak jawab komen daripada peminat-peminat kita. Alhamdulillah deh. Satu daripada komen daripada mula-mula buka panggung saat ni tu deh. Di hari ni ialah mana? Daripada Wejenak Cik Teh deh. Alhamdulillah, terima kasih. Lepas tu daripada banyak ni hari ni deh. Banyak ni. Salam ayah mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Asun deh.ตื่นมาฟังรายการอายะห์มะรู้สึกได้รับพลังในการใช้ชีวิตตามแนวทางอิสลามมากขึ้น Terima kasih. Lepas ni daripada Junif ni. Salam ayah mak. Alhamdulillah ที่มีรายการนี้ชอบมากๆรายการนี้อยากให้รายการนี้อยู่นานๆแสนนานค่ะจากSela anak ayah. Narathibat Sela anak ayah deh. Ini Narathibat ni. Terima kasih deh. Lepas tu mari daripada Sulfa Kalung. Salam ayah mak. Selamat pagi. Apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Selamat ayah mak. Selamat ayah mak. Mari banyak lagi ni ni. Apa ni daripada An deh. Cajen. Salam ayah mak. Pagi-pagi ayah mak รับฟังทุกวันชอบมากฟังแล้วเข้าใจง่ายtidak. Salam ayah mak รับฟังรายการayah mak ทุกเช้าเลย daripada beliau ni Where Waris Islam. Salam ayah mak รักรายการนี้มากๆและฟังแล้วเข้าใจง่าย Terima kasih. Terima kasih. Lepas tu jangan lupa tu beramal deh. ต้องปฏิบัติด้วยฟังแล้วต้องปฏิบัติทันทีได้เลยอาหารสำเร็จรูปที่ayah mak ให้เด้ialah makanan yang siap belakang dah. Dengan dah boleh buat beramal selalu. Fahami daripada daripada siaran jelas di Kedah. Di Kedah. Daripada Kedah จากสายบุรีของมาเลเซียนะครับได้คอมเมนต์มาว่าฟังชัดเจนมากๆอัลฮัมดุลิลละห์นี่วันวันฮันฟาSaleh Salam ayah mak. Terima kasih ayah mak mากๆที่ให้ความรู้ทุกเช้า boleh ได้ปฏิบัติ daripada kasih nampakah kasih yang abadi nampakah dia
สลามอัยฮ์มะชอบรายการนี้มากๆตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะฟังอัยฮ์มะบรรยายฟังอัยฮ์มะบรรยายแล้วเข้าใจง่ายและสบายใจทุกครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์จะกะเวโยTanjung Pau Kak Wajah Tanjung Pau terima kasih Kak Wajah dengar Yoh Mak ni sebagai penawar dah dia kata dengar wasa senang hati daripada Kak Wajah Tanjung Pau ni daripada Surina Abu Assalamualaikum Ayah Mak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh daripada Rina Nana salam Ayah Mak banyak niนี่Hayatiนี่salam Ayah Makนี่mami ของลูกทุกคน salam Ayah Mak selamat hari raya Idul Fitri Idul Adhaนี่dan salam Ayah Mak ucap selamat hari raya apa tak apaนี่melalui dalam ni salam Ayah Mak ถาม Ayah Mak หน่อยคือแม่เราฟังรายการ Ayah Mak ขณะapa ni ขณะละหมาดดีหรือไม่ก็ไม่มีปัญหาก็เปิดเรื่อยๆแต่ว่าต้องมีสมาธิในการละหมาดนะOrang lain duduk dengar bukan kita dengar tu Kak Muh salam Ayah Mak ฟังรายการนี้ตลอดชอบมากๆค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์ราฮาเนี่ยอุมีตรนิมอัสสลามุอะลัยกุมAyah Mak วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อยากถามAyah Makว่าผู้หญิงที่มีประจำเดือนในช่วงรายอฮัจญ์สามารถเนียกุรบานเองได้ไหมได้เนียdalam hatiได้หรือว่าต้องวะเกให้เขาเนียดให้ได้มุอิจอมป่วนอัสสลามุอะลัยกุมอยากทราบว่านัฟกะห์ที่พ่อต้องให้ลูกนั้นเป็นวาญิบไหมเพราะพ่อไม่ให้ตั้งแต่เกิดเลยวาญิบ เป็นหน้าที่ของบิดาnafkah tadi itu dan bagi peminat kita semua เพื่อให้ความชัดแจ้งนะครับคำว่า nafkah ไม่ถึงว่าการเลี้ยงดูนั้นต้องเป็นหน้าที่ของพ่อเป็นหน้าที่ของสามีสำหรับภรรยาและลูกนะครับแล้วก็ถ้าไม่จ่ายก็เป็นหนี้นะฮะเป็นหนี้ในหลักการของอิสลามนะครับตามบุคุสาระมุอิจอมป่วน นัฟกะห์ที่พ่อต้องให้ลูกนั้นเป็นวาญิบแต่ว่าต้องดูสภาพของพ่อด้วยkena tengok keadaan ayah sampai po dia tak beri duit dia tak ada kerja ke ataupun malah mana ke itu dia kena tengokต้องมีเหตุผลkena tengok แต่เราลูกนี่จะในระคุณพ่อไม่ได้เด็ดขาดkena jagaนะเพราะนั้นหน้าที่ของพ่อที่จะดูแลเราแต่ว่าเราจะต้องรับผิดชอบก็คืออย่าเนรคุณพ่อแม่เด็ดขาดเพราะนั้นถ้าเนรคุณพ่อแม่ประตูสวรรค์จะปิดทันทีเลยนอกจากจะได้รับอภัยโทษอภัยจากพ่อแม่ที่เราในเนรคุณนั้นคือมันกลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาหาความรู้ให้รู้ชัดเจนว่ากฎของศาสนานั้นกฎหมายกฎสังคมและกฎศาสนา3กฎนี้สำคัญมากต้องศึกษานะฮะเดี๋ยวเราทำดีนึกว่าเราเห็นว่าดีแต่มันผิดอะไรเนรคุณพ่อแม่ไม่ได้นั่นเป็นหน้าที่ของพ่อแม่เขาจะเลี้ยงดูเราไม่ให้เลี้ยงดูเราก็แล้วแต่ต้องดูสภาพเพราะว่าบางคนก็อายะมะก็เหมือนกันเงินเดือนนี่หมดทีเลยแต่ว่าอายะมะเตรียมข้าวสารเตรียมอะไรอาหารการกินไม่ขาดเงินเดือนน้อยบางคนก็เงินเดือนน้อยแล้วจะดูแลลูกก็คือต้องให้อาหารเท่านั้นเองแล้วก็ดูแลเท่าที่จำเป็นนะครับต้องวิเคราะห์นะต้องเข้าใจตรงนี้อันนี้สำคัญเรื่องครอบครัวนี่สำคัญมากterima kasihนะต้องสบายเยอะๆนะลูกนะสบายเยอะๆต้องดูว่าสภาพของพ่อนี่เป็นยังไงที่มาให้ตังเรานี่เพราะอะไรนะterima kasih เวลา